Recording is on. Para hadirin sekalian, saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi menghadirkan diri ke mesyuarat kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan mesyuarat kita pada hari ini, saya meminta agar semua yang beragama Islam untuk menadah tangan membaca Al-Fatihah bersama-sama, dan kepada yang beragama lain, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Tanpa membuang masa lagi, saya akan memulakan mesyuarat kita pada hari ini. Okey, so seperti yang telah dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tujuan pada hari ini adalah untuk memikirkan inisiatif dan jalan penyelesaian yang berkesan untuk menyelesaikan isu di Malaysia untuk setiap sektor. Sebelum kita pergi ke agenda, boleh beritahu saya apakah status terkini penularan COVID-19 di Malaysia? Okey, berdasarkan kajian dan statistik yang kita lakukan, kes ini akan terus meningkat dari hari ke hari. Kes COVID-19 ini lebih banyak tertumpu di Kuala Lumpur dan kawasan sekitarnya kerana bilangan penduduk di Kuala Lumpur lebih banyak ataupun lebih ramai daripada negeri-negeri lain. Jadi faktor utama yang wabak ini merebak dengan pantas ialah kerana kepadatan penduduk dan lokasi utama perancang yang datang dari luar negara. Okey, tambahan pula, individu yang merentas negeri tanpa sedar, mereka telah dijangkiti dan telah menyebabkan penyakit ini tersebar di seluruh negara. Kebanyakan mereka yang merentas negeri adalah terdiri daripada ahli keluarga yang ingin bercuti di halaman keluarga ataupun tempat-tempat yang menarik dalam negara kita. Pelajar universiti dan kolej juga turut termasuk dalam golongan penyakit ini kerana mereka hendak pulang ke rumah masing-masing ketika cuti semester mereka. Kebanyakan pesakit COVID-19 dirawat di hospital di setiap negeri mempunyai rekod bahawa mereka kerap kali merentas negeri atas urusan pekerjaan maupun percutian. Kadar jangkitan COVID-19, kadar jangkitan virus ini tidaklah begitu tinggi, tetapi ia amat merisaukan kerana wabak ini masih belum mempunyai penawar maupun vaksin dan pesakit hanya bergantung kepada kekuatan antibodi mereka sahaja. Okey, kita sudah sedia maklum dengan situasi sekarang. Berdasarkan apa yang Puan Christina dengan Encik Rahmat maklum, bilangan pesakit COVID-19 di Malaysia semakin meningkat. Kita sebagai ahli jawatankuasa Kementerian Kesihatan Malaysia hendaklah memikirkan jalan penyelesaian dengan cepat. Jadi ada sesiapa yang boleh beritahu saya macam mana kita nak kawal situasi ini sebelum ia merebak dengan lebih cepat? Okey Puan, saya cadangkan larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sosial, budaya dan sukan buat sementara waktu agar kita dapat mengesan individu yang telah dijangkiti. Untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup kecuali kedai-kedai yang menjual barang keperluan harian agar masyarakat dapat meneruskan hidup seperti biasa dan keperluan mereka sentiasa mencukupi. Ini juga bagi mengelakkan daripada mereka rasa cemas. Khusus untuk umat Islam, penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau termasuk solat Jumaat adalah selepas dengan keputusan mesyuarat jawatankuasa Muzakarah Khas yang telah bersidang pada 15 Mac 2020. Saya sedar bahawa saudara-saudari terutamanya kaum lelaki umat Islam akan merasakan bahawa tindakan yang saya cadangkan ini akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran untuk saudara-saudari menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, tindakan ini mesti diambil oleh kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19
yang kemungkinan akan merenggut nyawa rakyat negara yang tidak bersalah. Seperti yang kita dapat lihat, peningkatan wabak COVID ini menular dengan pantas. Daripada puluhan orang yang dijangkiti kepada ribuan orang dalam masa yang singkat di beberapa buah negara lain. Sudah pasti saudara-saudari tidak ingin perkara ini berlaku di negara kita. Oleh itu, kita tidak boleh melengahkan masa sehingga keadaan menjadi tidak terkawal. Tindakan drastik perlu diambil dalam keadaan segera untuk menyekat penularan wabak ini dengan cara mengehatkan pergerakan orang ramai. Ini adalah antara cara untuk kita mengelak lebih ramai rakyat negara ini daripada dijangkiti wabak yang boleh merenggut nyawa. Okey, cadangan yang bernas dari Puan Adrina. Betul tu Puan. Jadi sekarang macam mana pula kita nak uruskan sektor pelancongan kita. Memandangkan sektor pelancongan ni salah satu sektor yang banyak menyumbang dalam ekonomi negara kita. Okey, bagi sektor pelancongan pula, saya mencadangkan sekatan perjalanan keluar masuk rakyat Malaysia dan warga asing ke dalam dan luar negara. Ia termasuk pekerja yang bekerja di luar negara. Sekatan ini bertujuan untuk mengelakkan lebih banyak kes import di negara kita. Bagi mereka rakyat Malaysia di luar negara yang ingin pulang ke Malaysia, mereka dikehendaki menjalani pemeriksaan swab dan diwajibkan untuk kuarantin diri di tempat yang telah disediakan selama 14 hari. Buat masa ini, kerajaan telah melaksanakan sekatan perjalanan untuk beberapa buah negara iaitu China, Itali, Iran, India dan Korea Selatan. Hal ini kerana negara terbabit menunjukkan peningkatan kes yang meningkat secara mendadak sejak beberapa hari yang lalu. Kerajaan juga sedang berusaha untuk membawa pulang rakyat Malaysia yang dilaporkan terkandas di negara yang penularannya semakin kritikal. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Jadi, sebagai persediaan untuk menghadapi situasi ini, saya mencadangkan agar Kementerian Kesihatan akan terus mempertingkatkan pelaksanaan saringan di pintu masuk antarabangsa. Okey, saya rasa semua di sini bersetuju. Sekatan ini perlu dibuat secepat yang mungkin untuk mengelakkan COVID-19 di negara kita terus meningkat. Tambahan lagi, semua orang mahupun yang berkeluarga ataupun yang bujang tidak dibenarkan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing ketika Hari Raya Aidilfitri jika kes COVID-19 ini terus meningkat dari hari ke hari. Berkuasa seperti PRM haruslah memainkan tanggungjawab mereka dalam menyekat setiap jalan yang ada di dalam setiap sempadan negeri bagi mengelakkan masyarakat keluar dan masuk ke dalam negeri. Jika ada yang ingin merentas negeri juga, mereka perlulah berjumpa dengan pihak berkuasa di balai polis untuk mengisi borang kebenaran merentas negeri dan hendaklah memberi alasan yang sewajarnya. Jika mereka tidak memberikan alasan yang sewajarnya, pihak berkuasa perlulah mengarahkan mereka pulang semula ke rumah mereka. Tetapi jika masih ada pihak yang berdegil untuk merentas negeri, pihak berkuasa diberikan kebenaran dan kuasa untuk menyamai mereka dengan saman yang lebih tinggi. Hal ini kerana ia melibatkan keamanan dalam negara kita dan untuk mengelakkan kes COVID-19 dalam negara kita terus mengular. Okey, saya setuju dengan cadangan untuk faktor pelancongan. Seperti yang kita tahu, golongan muda merupakan harapan bangsa negara. Oleh itu, macam mana kita boleh mengurangkan impak COVID-19 dalam sektor pendidikan? Okey, pada pendapat saya cadangkan agar institusi pendidikan seperti sekolah rendah, sekolah menengah, IPTA dan IPTS perlu ditutup buat sementara waktu. Ini bagi mengelakkan kontak rapat antara mereka. Tambahan pula pelajar-pelajar sekolah rendah ini merupakan salah satu kategori yang berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19 ni. Penutupan sektor pendidikan ini mungkin akan menyebabkan gangguan terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran
serta memberi kesan jangka bangsa panjang pada sektor pendidikan. Oleh itu, pelaksanaan pembelajaran dalam talian boleh kita jadikan sebagai alternatif kepada para pendidik dan pelajar seiring dengan revolusi IR 4.0. Betul, kita harus utamakan kesihatan pelajar. Ada cadangan untuk sektor lain? Okey. Cadangan saya pula untuk menutupkan semua premis kerajaan dan swasta dan kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara, contohnya air, elektrik, tenaga, telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas dan lain-lain. Okay, bagus cadangan tu. Saya setuju sektor utama ini perlu dikekalkan demi kelancaran aktiviti dalam negara kita. Namun, SOP di sektor-sektor tersebut kita haruslah patuhi. Penjarakan sosial amatlah penting di sektor ini bagi kita elakkan COVID-19 lebih tersebar. Okey, terima kasih. Sebelum saya menamatkan mesyuarat kita, macam mana pula dengan keadaan kewangan negara ya? Adakah dana yang diperlukan mencukupi? Okey, pada pendapat saya, the fund that the KKM has to bear is to provide some medical equipment seperti PPE suit, face mask, gloves, breathing aids dan banyak lagi are expected to be insufficient and does not last long. Ini kerana kita akan menghadapi masalah kekurangan apabila penyakit COVID ini semakin serius. Our demands are going to be extremely high that we can't even keep up with it. Untuk mengatasi masalah ini, saya sudah kontak beberapa badan bukan kerajaan untuk menolong kita. And they have agreed to help us dan menjanjikan bekalan tambahan equipment bagi membantu kaki tangan perubatan mengendalikan wabak ini. Okey, baiklah. Terima kasih atas semua cadangan yang telah disampaikan. Mesyuarat kita akan saya tamatkan pada hari ini. Saya harap semua yang berada di Kesihatan Malaysia dapat mengendalikan pandemik ini dengan sebaik mungkin demi kesihatan rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.